是路上的光， yang memberikan arahan dalam perjalanan hidup bagi kami ya 是 Tuhan. 我们生命的方向， Supaya kami jangan jatuh ataupun terantuk ya Tuhan. 以致我们不至于跌倒。 Tapi kami mempunyai satu arah jelas daripada pimpinan daripada Tuhan. 我们有一个明确的目标，因为你在我们的前头引领。 Seluruh perjalanan hidup dan keluarga dan anak-anak kami ada di dalam jalan Tuhan. 愿我们的家庭、我们的整个家孩子们都走在你真理的光中。 Berkati waktu yang ada ini ya Tuhan. 祝你赐福这一段的时间， Dalam nama Yesus kami berdoa. 奉主耶稣基督的名求， Amin. 阿门。 Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. 平安，弟兄姐妹们， Shalom. Puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali beribadah di hadapan Tuhan. 感谢神的恩典，今天我们仍然能够来到他的殿中来敬拜他。 Secara khusus untuk bulan Juni ini, Gereja Tuhan menetapkan satu tema, yaitu bicara soal generasi yang akan datang, yaitu generasi masa depan. 7月份我们讲台的信息主要就是讲到了下一代。 Secara khusus minggu ini kita akan melihat satu tema, yaitu anak gereja masa kini dan masa depan. 今天第一个礼拜我们讲的主题就是儿女、现今教会与未来。 Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita melihat dari kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 hingga ayat yang ke-9. 我们来看《生命记》的第6章4至9节。 Ini yang kita kenal sebagai Shema Israel. Ayat firman Tuhan yang dipakai menjadi dasar pendidikan anak-anak Yahudi. 这是以色列的民族，他们教养孩子，他们所常常遵行神的话，就是愿这一段的圣经不断的来勉励孩子。 Dan ini menjadi dasar bagi kita sebagai orang tua di dalam mendidik anak-anak yang Tuhan anugerahkan. 也是我们每一个人做家长教育孩子的一个最根本的一个基础。 Kita melihat Ulangan pasal yang ke-4 ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-9. 我们来看《生命记》的第6章4至9节。我们用中文来念。当然用中文来念。《生命记》的第6章4至9节。以色列啊，你要听耶和华我们神是独一的主，你要尽心、尽性、尽力爱耶和华你的神。我今日所吩咐你的话，都要记在心上，也要殷勤教训你的儿女。 无论你坐在家里，行在路上，躺下起来，都要谈论，也要系在手上为记号，戴在耳上为经文，又要写在你房屋的门框上，并你的城门上。 Lalu kita melihat satu bagian lagi, Amsal pasal yang ke-22. 我们再看箴言书的第22， Saya membacakan ayat yang ke-6. 我就念那个第6节。 Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Lalu pasal yang ke-20, pasal yang ke-29 ayat 17, Indonesia saja gitu ya. Ayat 17. Pasal 29 ayat 17. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Terakhir satu bagian di dalam Mazmur 78. Mazmur 78. Ayat yang ke-5 dan yang ke-6. Mazmur 78 ayat 5 dan 6. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkan kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakan kepada anak-anak mereka. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, saya ingin kenalkan seorang tokoh investasi, gitu ya. Kenal nggak Hosea? Kenal nggak Hosea? Kalau biasanya kita terlibat dalam dunia investasi, saham dan seterusnya, mestinya kenal orang ini, gitu ya. Bapak Ibu banyak yang bekerja di dunia bidang investasi, saham, gitu, keuangan. Kenal orang ini?
认识这个人吗？ Ada yang kenal nggak? Pasti pernah dengar lah ya, cuma mungkin tidak tahu terlalu wajahnya. 可能 Ini 也 waktu 听到 dia 他的 menjadi 名字 salah satu pembicara utama di World Economic Forum di Dubai. 他在一个那个经济的讲座上，他讲述了， Orang ini sangat terkenal sekali. 他是一个很出名的人。 Ini adalah perusahaan yang dia pimpin, PIMCO. Pernah dengar? 他的一次的讲座， Perusahaannya namanya PIMCO. 他的企业名叫 Bingo， Satu perusahaan investasi yang sangat luar biasa besarnya. 是一个很大的企业。 Orang ini bernama ini, dia CEO daripada PIMCO, Muhammad El Erian. 他的名字就是那个完整的名字是这样。 Ya. Tahun 2013, 2013年， tiba-tiba orang ini resign, meninggalkan jabatannya ini. 他突然离开了他的职位。 Pada waktu dia meninggalkan akan perusahaannya ini, dan ini sangat mengejutkan dunia keuangan pada waktu itu. 当他离开他的职位的时候，让人们感到非常的惊讶。 Banyak orang terus bertanya-tanya, kenapa ada satu karir yang begitu bagus, tiba-tiba dia berhenti. 为什么他是那样一个称职的人要离开他的职位呢？ Banyak orang ingin tahu alasannya apa. 许多人都想从中要了解他离开的理由。 Dia ini kalau kita lihat, ketika dia melepaskan jabatannya itu, setiap bulan dia mendapat 9,9,2 M. 当他离开的时候，他的工资是相当高的， Hampir 100 miliar satu bulan. 他每一个月的工资是这样高。 Anda kalau punya gaji sebesar itu mau lepaskan? 如果我们有这样高的薪水，我们愿意离开我们的工作岗位吗？ Saya nggak bisa bayangkan uangnya seberapa gitu 我 ya. 不能够想象这个钱到底有多少，是一个天文的数字。 Mungkin Bapak Ibu punya gitu ya. 可能有的弟兄姐妹拥有这么多的金钱， Ya kalau saya mungkin sampai bongkok ya belum satu bulannya belum punya gitu 但是 kira-kira. 我 gitu. 在我的想象里面是一个不可想象不到的一个数字。 Dia meninggalkan jabatan ini dengan penghasilan yang luar biasa baiknya. 他离开了他的职位，而且是一个非常收入特别丰厚的这样一个收入。 Pada tanggal 25 bulan 9 tahun 2014 dia menjelaskan alasannya. 当1 tahun 2014 kemudian 年的时候，就是他离开工作职位之后呢，1年之后，他才说明了他离职的理由。 Dia menjelaskan bahwa alasannya meninggalkan perusahaan ini hanya karena anak putri satu-satunya yang berumur 10 tahun. 他离开这个工作的岗位的原因，就是为着他的一个独生女才4岁。 Sesuai. Dia meninggalkan semuanya itu karena demi satu anak, yaitu anak putrinya umur 他 10 离开了他的职 tahun. 位，也离开了他那么多的收入呢，就是为着他的独生女的教育的问题。 Setiap hari di perusahaan PIMCO ini dia bekerja tidak kurang daripada 19 jam. 在这个并购这个企业的里面，他每一天要工作到19个小时。 Jam 4:30 dia sudah bangun lihat gerak daripada saham itu dia bilang. 5点的时候，天还没有大亮的时候，他已经起来要观看那个股票的行情， Bekerja sampai jam 1 pagi. 一直做到了第二天的凌晨1点， Luar biasa ya. 很特别的一个人。 Satu hari dikatakan 有一天他这么说， ketika dia pulang ke rumah. 当他回到家里， Dia ini papa yang baik loh ya. 他是一个好父亲。 Karena walaupun begitu sibuk dia tetap ngajarin anak sikat gigi, kumpulin mainan anak-anak. 他虽然工作那么的忙碌，但是他仍然无微不至的关注他的孩子细小的生活细节。 Anak itu mengajak dia, papa jangan tidur dulu, ayo ke kamar saya. 因为他回来的时候，他的孩子就说：“爸爸，你到我的房间，你不要马上睡觉。” Lalu anak itu memberikan dia secarik kertas. 然后给了他那个一张纸。一张的纸。 Nah di dalam kertas itu ditulis ada 12 kegiatan daripada acara anak ini. 那么这个22 kegiatan. 就写了他孩子的22种的这个生活的内容。 Mulai dari pertama hari dia masuk sekolah. 从这个孩子第一天进到学校。 Dan ada 22 kegiatan yang dilupakan oleh papanya. 那么有22个的他所当有的那个事项呢，他父亲忘记了。
papanya tidak bisa mendampingi. 因为呢，他孩子忘记了是吧？不是爸爸 爸爸忘记了，因为他爸爸没有时间。 来陪他的孩子. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi pada waktu itu papanya dibilang, waktu aku baca sebenarnya aku punya banyak alasan untuk menjelaskan kepada anak. 其实他可以把这个内容向孩子说明， Bahwa aku bekerja semuanya itu adalah demi kamu. 因为他所有的工作，他的目标就是为着孩子。 Aku bisa menjelaskan aku begitu sibuk dengan segala tanggung jawab perusahaan. 他可以向他的孩子说许多的理由，因为我工作是这样的忙碌，有这么大的重任在我的身上。 Tapi ketika dia membaca akan surat itu, 但是当他念了这一封信的时候， dia sadar dia kehilangan waktu yang begitu penting di dalam mendampingi anak. 他发现了他那个时间失去的时间是那么的重要，因为他不能够陪在孩子的身边。 Dia mengatakan saya tidak pernah meluangkan waktu untuk menemani mereka. 因为我没有办法腾出时间来陪伴这个孩子。 Maka dia meninggalkan perusahaan ini. 然而呢，他就决定了辞了他的工作呢，就是为了陪伴孩子。 Coba kita lihat hari ini. 今天我们来看自己， Betapa begitu banyak orang tua rela meninggalkan anak demi masa depan pekerjaannya 有 sendiri. 多少的人的父母的选择是愿意丢下孩子，去把时间投到了工作里面去。 Kita berpikir supaya ada penambahan beberapa juta yang kita bisa dapatkan. 我们是盼望能够有多那个几百万的收入，而把时间全部的贡献出去了。 El Erian ini. El Erian orang ini. 这个人， Tapi dia tahu demi anaknya justru penghasilan yang begitu baik dia lepaskan. 但是他醒悟到教育孩子是何等的重要，他愿意付上代价，放弃了这么多的收入，选择了来陪伴孩子。 Lalu sekarang dia bergabung dengan satu perusahaan asuransi sebagai penasehat daripada perusahaan itu. 那么他现在呢，他就投到另外一个公司，就是那个保险公司里面。 Dia mengatakan dia bisa menghemat waktu 50%. 他说，在这个公司的里面的工作，他可以节省了50%的时间。 Kalau dulu 19 jam, kira-kira sekarang mungkin 9 jam dia bekerja. 以前可能是19个钟头的工作，现在可能就9个钟头就够了。 Dia mengatakan aku meninggalkan semuanya itu karena anak. 他说：“我撇弃的那一切乃是为着与孩子多有时间。 Karena dia melihat bahwa anak itu adalah masa depan yang jauh lebih penting daripada penghasilan yang ada. 因为他看到孩子的成长就是今后的前途，决定于今后的孩子的前途。 Kita bisa mendapatkan banyak keuntungan secara keuangan, kalau kehilangan anak maka semuanya menjadi tidak ada artinya. 我们能够获取了许多的金钱，然而我们失去了孩子，那么我们一切的劳动岂不是都归于徒然吗？ Banyak orang tua hari ini justru rela kehilangan anak asal dia mendapatkan keuntungan. 但是现在恰恰相反，许多做家长的愿意获取更多的金钱而放弃孩子。 Tapi Elrian ini dia melihat sesuatu yang penting. 但是这个艾利亚他却做了这样一个明智的选择。 Hari ini ketika Tuhan mengaruniakan anak di tengah-tengah keluarga. 今天你我，神把孩子托付给我们， Bagaimana kita sebagai orang tua melihat anak? Apakah itu jauh lebih penting dari semua pekerjaan? Apa yang bisa kita dapatkan 我 hari 们 ini? 在孩子与我们的金钱的比较里面，我们做如何的选择， Atau sebaliknya? 或者是相反的？ Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们， Kalau engkau dan saya sadar akan masa depan daripada anak, 如果我们为孩子的前途来着想， mungkin kita akan mengubah cara kita 可能 bekerja. 我们的观念就会有一个根本性的转变。 Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Kita sadar bahwa anak-anak hidup dan bertumbuh dalam satu zaman yang sangat berbeda dengan kita. 我们知道说，今天孩子所成长的这个时代，与我们当时的时代是一个很大分别。 Tantangan zaman daripada anak pun sangat berbeda. 现在孩子所面临的条件远超过我们当时所面对的。 Anak-anak mengalami percepatan di dalam mereka mengenal, memahami, dan mengerti akan teknologi jauh lebih cepat. 他们现在所面对的科技，这样的腾飞的时代的里面，他们要有很敏锐的头脑才能够跟得上。 Dibandingkan dengan engkau dan saya pada masa-masa beberapa dekade yang lampau. 你我当时所面对的那个时代，与今日完全是不一样的。 Tapi perilaku anak pada zaman ini adalah satu zaman yang sangat mengkhawatirkan. 所以今天孩子们他们的行为让我们感到非常的担忧。 Kalau kita melihat dalam laporan Komnas HAM daripada perlindungan anak,
我们来看对孩子如何的这样的保护。 maka tingkat kejahatan yang melibatkan anak itu dari tahun lepas tahun itu semakin tinggi. 所以那一些坏人的那些的集团呢，他们对孩子呢常常的有很大的诱惑。 Sehingga ada seorang ahli mengatakan demikian. 有一个专家这么认为， Semakin tingginya angka kejahatan anak diperkirakan berbanding lurus dengan kurangnya didikan yang baik yang diterima anak dari orang tuanya. 那么很多的孩子他们犯罪堕落呢，都是跟这个家长的教育有关联的。 Dengan kata lain, 换一句话来说， engkau dan saya berkontribusi di dalam melihat kejahatan yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. 我们常常都看到的那一些的犯罪的事件在孩子们的身上发生。 Kenapa anak itu begitu jahat hari ini? 为什么今天的孩子呢变得那么的败坏，那么的凶猛？ Karena dia katakan kurangnya pendidikan yang didapat dari keluarga, yaitu orang tua. 因为那个专家认为是家庭的父爱与母爱的教育欠缺。 Perilaku anak hari ini kalau kita perhatikan, 所以今天我们的孩子，我们不够关注他们， mereka suka memberontak terhadap otoritas. 所以他们的里面有非常的叛逆的这样的一个情绪在里面。 Mereka tidak mempunyai sikap kepedulian acuh dengan orang sekitarnya. 他们对周围的人不放在眼里。 Ini bermula dari mana? 这一个的结果是从哪里引发的呢？ Adalah kegagalan engkau dan saya sebagai orang tua. 就是作为家长的一个失败。 Ketika kita tidak mendidik anak dengan baik, 如果我们没有很好的教养孩子， maka di kemudian hari kita akan melihat satu generasi yang sangat mengkhawatirkan. 那么我们就要看到那个下一代所带来的后果是非常令人担忧的。 Amsal 22 ayat yang ke-6. 在箴言书的第22章6节， Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya tidak akan menyimpang dari jalan itu. 教养孩童使他走当行的道，就是到老他也不偏离。 Nah, kata jalan yang patut adalah cara hidup yang patut. 这里讲的他们当行的道，就是说，就是我们教育的方法也应当很适合。 Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. 弟兄姐妹们， Hari ini ketika kita mengasuh atau mendidik anak kita, 今天我们教养孩子， kita jauh lebih mementingkan kualitas pendidikan anak. 我们常常在于他们质量上的这样的一个要求。 Kita selalu mencurahkan konsentrasi kita kepada perkembangan secara kognitif, 我们常常在他们的 kualitas kepintaran anak. 他们的学业、他们的知识上来灌输。 Sehingga kita mencarikan sekolah unggulan, tempat les unggulan, pokoknya yang unggulan kita sekolahkan. 所以我们常常就是找名校特别好的，这样认为是最高等的这样的一种的补习了，还有那个学校，让孩子来接受这个教育。 Apa ini salah? 这样做难道错了吗？ Tentu tidak salah. 当然不是错的。 Tetapi kita tidak boleh mengabaikan 但是然而我们不能够忽略的是， perkembangan pembentukan kepribadian, karakter, moralitas dan spiritualitas anak. 不单单是在知识上来灌输他们，也要在他们的道德行为上来一个平衡。 Kejahatan terjadi hari ini dalam dunia anak. 今天那个犯罪的事件不断的增加在孩子们的身上， Karena pendidikan tidak diarahkan lagi kepada pembentukan kepribadian, moralitas dan spiritualitas. 因为那个教育没有的角度没有平衡，单单从知识上灌输，没有从道德伦理以及这样的各方面的主的道来教育他们。 Engkau dan saya jauh lebih menikmati kalau melihat perkembangan kognitif anak. 我们常常注重于他们知识方面的成长。 Anak kita pintar, kita begitu senang. 我们的孩子是怎么样的聪明？如果成绩好了，我们感到非常的骄傲。 Tapi kita tidak pernah memikirkan afeksi daripada anak itu sendiri. 但是我们没有去平衡他们在德育方面的发展。 Bersyukur kalau sekolah Gloria masih memperhatikan hal-hal seperti ini. 感谢神的恩典，我们的荣耀堂的属下的教会属下的学校很注重这一方面的教育。 Dalam satu riset, Josh Bana mengatakan demikian. Dia mengatakan bahwa perilaku dan kepercayaan seseorang seumur hidupnya biasanya terbentuk pada masa anak-anak dan awal remaja. 一个孩子他成长的情况如何，就在于他青少年时代他所接受的教育如何。 Ini yang dikenal dengan satu istilah itu jendela 4-14. Ya. 4. Itu adalah dalam dunia penginjilan ada satu istilah yaitu jendela 4-14. 44的窗口。 Itu satu masa di mana anak-anak itu masa yang paling baik
mendidik mereka moral dan spiritualitas diletakkan. 就是在他们的青少年的时候，让他们有道德这个观念以及伦理的教育。 Satu masa di mana kita bisa meletakkan dasar-dasar kebenaran, integritas, keadilan, moralitas, dan etika. 所以要在这个道德伦理的里面，在他们从小的时候就有这样的一个有根有基的来给他们灌溉这样的思想。 Dan masa itu menjadi masa yang paling baik bagi engkau sebagai dan saya sebagai orang tua. 那么这一段的时间，责任就在父母的身上，应该给他们很好的一个根基。 Di dalam mendidik anak-anak di dalam jalan hidup mereka. 在他们的生活的道路上， Dosbana mengatakan, 为什么那他这样说？ kebiasaan-kebiasaan menyangkut perilaku pertumbuhan rohani dan keterlibatan dalam pelayanan gereja terbangun pada usia muda dan hanya sedikit yang berubah ketika dia sudah menjadi dewasa. 那么在他们从小的时候培养他们与教会的这样的一种生活，以及他们能够参与服事这一段的这个根基的建造，都是在青少年的时代。 Oleh itu dia mengatakan gereja pada masa depan sangat bergantung kepada pembentukan kerohanian, karakter dan kompetensi anak-anak yang dibina saat ini. 所以教会的前途就在于这个孩子在幼年以及青少这个时代家长的教育的这个责任上面。 Lalu bagaimana dengan anak kita hari ini? 那么今天你我的孩子又如何呢？ Ketika engkau melihat anak-anak mulai beranjak dewasa satu demi satu. 当我们看到一个孩子成长成人了， Ketika anak-anak beranjak remaja, 他们进到了少年时代， apakah itu mendatangkan kecemasan dalam hidupmu? 那么我们有没有为他们的前途感到焦虑呢？ Atau engkau merasa puji Tuhan? 或者说你说我感谢主？ Kalau kita melihat apa yang terjadi dalam dunia anak hari ini, 如果我们看今天那个青年少年在这个社会的这样的一种的影响是怎么样的？ melawan otoritas, ketidakpedulian itu terjadi. 那么很多的就是我们没有去把它注重这一方面， Maka kita perlu mengevaluasi kembali 所 pendidikan 以我 yang kita 们 berikan. 要很仔细的在这一方面做一个反省。 Saya ingin mengajak kita coba pikirkan ini. Yang pertama, 第一，我想我们一同来思想这几样的问题。 dalam pola pengasuhan dan pendidikan yang kita berikan, pertama adalah bicara soal disiplin. 那么第一个讲到教育孩子，我们第一个很重要的一个点就是要讲原则。 Banyak orang tua hari ini berpikir bahwa disiplin itu identik dengan kekerasan. 那么讲原则的，就是跟他们的生活有一个很有秩序。 Karena kita mengidentikkan dengan kekerasan, maka kita tidak pernah mendisiplin anak. 我们以为说讲原则，讲那个有原则的、有秩序的，这个好像就是一种非常强硬的办法。 Demi alasan sayang kepada anak, maka kita membiarkan anak melakukan apa saja. 那么我们常常以那个爱孩子为借口为理由，就说不要对孩子太过的苛刻，以致忽略了原则与那个跟那个讲秩序。 Apalagi kalau anak itu cuma satu. 因为现在有的很多就是独生儿女， Atau putramu cuma satu. 或者是一个男孩，或者是一个女儿。 Kita cenderung akan mengabaikan banyak hal. 我们常常就是的倾向就是呢，忽略了一些所当教导的。 Padahal disiplin itu adalah sangat penting. 守规则呢是一个很重要的。 Alkitab mengatakan sebenarnya disiplin adalah satu ungkapan kasih orang tua. 其实教孩子守规则呢，这是一个父母对孩子的一个真爱。 Di dalam Amsal 13 ayat 24. 在箴言书的第13章24节， Saya kutip yang terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Tidak memukul anak berarti tidak cinta kepadanya. Kalau kamu cinta, harus berani memukul dia. 管教孩子，如果不肯院长来管教孩子，并不是爱孩子。真正爱孩子的时候，需要院长来管教，你就院长来管教。 Alkitab mengatakan siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anak. 哪一个那个真正院长管教过孩子的父母是不喜欢自己孩子的父母呢？ Tetapi siapa mengasihi anak, menghajar dia pada waktunya. 那么哪一个管教他的作为父母的管教孩子的时候，适时的管教都是出于爱。 Hari ini pola pengasuhan kita kehilangan ini. 今天我们在管教的孩子的问题上，常常忽略了这一点。 Coba kita ingat kembali beberapa dekade waktu kita masih kecil. 我们来回想我们做孩子的时候， Waktu saya kecil itu ya nakal. 我小的时候也非常的顽皮。 Kami di Kalimantan tuh
papa itu dan mama itu selalu ada satu rotan yang panjangnya kira-kira 1,5 meter kayak begini. 在 Karena 格林 rotan 曼 sangat 镇， gampang. 那个我的父母他都预备了那个1米磅的一根藤条。 Wah, kalau sudah dihajar itu kaki ini mungkin waduh nggak 如 karuan. 果太过顽皮呢，做错事的时候呢，在受管教的时候，他那个鞭打下去都是一条一条的。 Ada hari ini orang tua pakai rotan pukul anak. 今天有做父母的敢用这个藤条来管教孩子吗？ Apakah dengan rotan lalu kita marah lalu benci sama orang tua? 难道我们曾经被父母用藤条来管教过的，我们今天就恨恶我们的父母吗？ Kalau saya bayangkan kalau saya kecil tidak di rotan sama mama atau papa ya, mungkin hari ini modelnya nggak kayak begini mungkin. 我常常想，如果当时父母没有用藤条来管教我，我今天不可能成为这样的一个光景。 Kita selalu berpikir karena kita sayang, kita mencintai, maka kita hilangkan apa yang disebut dengan disiplin. 我们常常因着爱孩子的为理由，我们忽略了我们所当管教的，而没有照着原则，也没有让他守规矩。 Padahal Alkitab mengatakan disiplin tongkat itu karena engkau mengasihi mereka. 其实圣经里面教导我们说，真正需要管教的时候，你用杖来管教孩子是疼爱孩子。 Kita tidak boleh membiarkan anak semaunya. 我们不要让孩子任意而为。 Amsal 29 ayat 15. 在那个是安萨箴言书的29的15节。 Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat. 那从杖管教出来的孩子，他得着智慧。 Tapi anak yang membiarkan mempermalu ibunya. 如果让他放纵这个孩子呢，那是给父母带来了羞辱。 Ini adalah hikmat yang Tuhan berikan kepada engkau dan saya. 这是神所赐的智慧的箴言书，他给你给我。 Betapa banyak orang tua hari ini merasa begitu malu melihat perilaku anak. 多少的作为父母，因着孩子没有管教好，他给父母带来了多少的羞辱。 Problemnya adalah kekurangan disiplin. 问题就在乎于我们没有让他从小学习守规则。 Kalau kita mengasihi dan mencintai anak dan masa depan mereka, 如果我们为他的前途、为孩子来着想， pengasuhan pendisiplinan kita harus kembali kepada firman Allah 所 ini. 以我们要守规矩，要让他过有原则性的生活，就照着圣经的话语来教导他。 Tujuan kita mendisiplin bukan supaya anak-anak itu kita melampiaskan amarah kita, bukan. 并不是说我们要管教孩子的那个让他守规的原则是照着我们自己的情绪的发动来随便管教他。 Tapi kita ingin mendidik mereka menjadi anak-anak yang dewasa. 然而我们管教是凭着爱心，让他们能够成长、成熟、成人。 Paulus pun berbicara kepada jemaat di Efesus. 保罗曾经对以弗所的信徒说 Hai kamu bapak-bapak, jangan bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu. 他说你们做父母的不要惹儿女的气， Tapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. 要用主的话语来教导、勉励他们。 Alkitab memberikan banyak contoh. 圣经里面给我们许多的例子， Salah satunya adalah Imam Eli. 其中的一个就是以利， Imam Eli adalah seorang imam yang baik. 他是一个祭司，也是一个大祭司。 Tetapi engkau lihat bagaimana dia mendidik anak mereka. 当我们来看圣经里面记载他如何来教养他的孩子。 Setiap tahu anaknya itu berbuat dosa, dia membiarkan. 每一次他的孩子犯罪，他都让他随便的让他过去。 Dia tidak berdaya mendidik anak mereka. 他没有这样一个守原则起来严厉的管教他的孩子， Sehingga anak-anak imam itu dikenal begitu jahat. 以致那个作为祭司的儿子是那样的行恶， Dan Tuhan menghajar anak-anaknya. 以致神的震怒临到他身上的时候，他的2个儿子都死了。 Dan papanya pun pada waktu mati sangat menyedihkan Imam 那个 Eli 时候，那个以利也死得很凄惨。 Kenapa? 为什么呢？ Karena pola pengasuhan kita mengabaikan apa yang disebut dengan disiplin. 因为他的教育孩子的方式都错了。 Kita harus kembali kepada kebenaran 我们 ini. 要回到圣经里面如何教导孩子为原则。 Kalau engkau ingin melihat satu generasi masa depan yang baik, pola pengasuhan disiplin itu menjadi sangat penting. 如果我们盼望我们的下一代能够真正的能够成为那个接班人好的一代，那么就应当从那个教育来着手。 Kita tidak bisa membiarkan begitu saja. 我们不能够任他们随意而行。 Walaupun mungkin engkau mengatakan engkau mengasihi dan mencintai mereka, alasan kita. 可能你们认为这个理由不敢管教，是因为爱孩子。 Lalu yang kedua, dalam pola pengasuhan kita ini 那么教育孩子的另外的还有一个方式， adalah bicara soal teladan. 那么就是榜样。 Apakah yang diharapkan Allah dari orang tua
ketika membesarkan anak-anak mereka. 上帝盼望我们做父母的当如何为榜样，在孩子的生活当中。 Orang tua harus menjadi contoh yang saleh dalam kata-kata dan perbuatan. 那么讲话的里面要带着温柔，而且是应该虔诚的活在神的面前。 Dalam kitab Ulangan Tuhan mengatakan apa yang kuperintahkan kepadamu. 圣经里面说：“我如何的来，我如何的吩咐你。” Maka engkau harus perhatikan dan harus engkau mengajarkannya berulang-ulang. 那么你们也要如何的来教导你的孩子，重复的教导。 Jadikan itu tanda di dahi dan di keningmu, dikatakan. 那么这些的话呢，就像那个种子一样，能够栽种到孩子们的心中。 Dan tulis itu di pintu gerbangmu. 这里圣经记载说，要把它写在门框上，也要把它经文写在额头上。 Artinya bahwa ada satu contoh pola yang bisa dilihat. 他的意思就是说，这一个的榜样是可以用眼睛看得见的。 Di dalam pola pengasuhan, teladan yang bisa dilihat itu menjadi sangat penting. 在整个的教育的过程中，一个能够让孩子看得见的这个榜样是非常重要的。 Banyak anak-anak yang memberontak kemudian hari dia kembali. 那么有多少的孩子在他们的悖逆期的时候，他们曾经也悖逆过，然而他能够回头， Kenapa? 为什么呢？ Mereka selalu mengatakan satu kalimat ini. 他们常常当他回头之后，他们常常会说这一句话。 Teladan orang tua lah yang membuat saya kembali kepada jalan 因 Tuhan. 为我的父母他是那样的一个美好的见证的生活在我的面前，今天我能够回头，是因为记起他的，在他所行的。 Pada saat saya merasa kosong dan kehilangan arah, 当他们的心中空虚的时候，远离神的时候， terbersit kembali dalam benak saya gambaran orang tua saya mendoakan saya. 当他们在他们最悖逆的时候，看到的父母在那边为他们祷告。 Mengingat kembali akan nasihat-nasihat mereka. 在他们回头的时候，他们记起了父母曾经的教导， Maka mereka kembali. 然而他们归回了。 Di dalam dunia kekristenan kita mengenal seorang tokoh namanya Billy Graham. 一个 Billy Graham 这个人物， Dia sampai hari ini masih hidup, umurnya 90 lebih. 他的年龄到了90多岁， Dia mempunyai seorang putra yang bernama Franklin Graham. 他有一个孩子。 Franklin ini dikatakan dia dibesarkan di satu keluarga yang cukup memberikan kebebasan. 他说他活在一个比较自由的一个家庭里面。 Dan orang tua jarang menentukan dia harus pulang jam berapa. 那个做父母的没有要求说他一定要几点钟回到家里， Tetapi dia mempunyai mama yang hebat yang bernama Ruth Graham. 但是他的母亲很特别。 Setiap kali Franklin pergi 当他每一次出门的时候， dan dia belum pulang, 他还没有回来， mamanya selalu tunggu di ruang tamu. 那么做母亲的一定等在客厅。 Di situ dia akan membaca Alkitab dan buku-buku yang lain. 那么他在客厅一边等孩子呢，他也是在那边念圣经或者念一些属灵的书籍。 Tidak peduli jam berapa dikatakan. 他不在乎孩子几点回来， Mamaku selalu duduk dan menunggu saya 他 pulang. 总是在那边等着到孩子到家的时候。 Dan hal itu sangat mengganggu saya, kata Franklin. 当时他觉得他的母亲这么做对他很影响， Saya merasa sangat bersalah. 他也感到自己感到自己做的不对。 Setiap kali dia pulang, 当他每一次回来的时候， mamanya selalu ngomong satu kalimat. 那么他的母亲总是说同样的一句话： Puji Tuhan, engkau kembali dengan baik. 感谢主，你平安的回来。 Anak ini selalu mengatakan, Ma, tidak usah tunggu saya. 他母亲说这句话的时候，孩子就说：“妈妈，你不要等我。” Tapi mamanya tersenyum lalu masuk kamar. 他的母亲见到孩子回来了，就说了这句话，然后就微笑的回到房间。 Dan Ruth setiap malam pasti tunggu anaknya pulang. 这个做母亲的每一个晚上都在那个客厅等着他孩子回来。 Dan akhirnya Franklin mengatakan, aku tidak bisa mengubah mamaku, tapi aku mengubah diriku. 到了最后，作为这个非常顽梗的孩子，他说的一句话，他说：“我不能够，没有办法来改变我母亲，但是我要改变自己。” Akhirnya orang ini tidak pernah pulang malam lagi. 从此他就不再晚归了。 Saya kadang-kadang agak mengeritik semu dalam hal ini. 我有时候就批评师母， Begitu anak kadang-kadang pergi gitu ya. 有时候孩子出门了， Saya kadang-kadang guyon sama dia, lu anak belum pulang kok kamu turu gitu. 有时候我就跟他开玩笑说：“孩子还没有回来了，你就先去睡觉。” Dia bilang saya capek, dia bilang. 他说：“我太疲倦了。”
Kalau anakmu pergi hari ini, 如果今天我们的孩子出门了， apakah engkau tunggu dia pulang? 是否我们在那边的耐心的等他回来？ Anak ini akhirnya bertumbuh dewasa dan melihat mamanya begitu luar biasa teladannya. 当他慢慢的长大的时候，他们就回想起他的母亲是何等的伟大。 Dan anak ini di kemudian hari, Franklin ini menjadi anak yang luar biasa. 到了以后，当他归回的时候，他想起这一切的时候，他成为一个非常了不起的人。 Hari ini kalau engkau dan sebagai papa dan mama, 今天你我作为父母， engkau jangan menyerah kalau melihat anak-anak kita. 如果我们孩子有些那个悖逆，我们不要放弃。 Jangan mengkhawatirkan anak-anak itu tidak mendengar. 不要说我们说什么他不肯听， Tetapi khawatirlah bahwa anak-anak itu mengawasi kita. 乃是我们要担心孩子也正在看着我们。 Hari ini kita selalu berpikir, kenapa nih Putinghua? Kenapa engkau tidak mendengar? 常常我们那个有些教导他不能够顺着我们的说，你为什么不听话？ Persoalannya bukan mendengar. 问题不在乎于他听不听， Apakah kita memberikan teladan tidak? 最重要的我们给了他怎么样的一个榜样。 Oleh itu dikatakan jangan engkau khawatir anak tidak mendengar. 你不要担心你的孩子不听， Tapi khawatirlah kalau anak mengawasi kita. 你要担心你所做的，你的孩子都在 Karena 看， anak itu mempunyai anten yang lebih tajam. 因为他的眼睛是非常的锐利的。 Contoh yang paling simple. 很简单的一个例子， Kalau engkau bangun jam 11, bisa nggak suruh anak bangun jam 6? 如果我们每天都是11点起床，我们能够要求我们的孩子6点起床吗？ Bisa nggak kita berkata, kenapa engkau nggak tidak mendengar kata-kata papa? 那么你自己这样的睡到的很晚，你说你又叫你的孩子6点起来，他不起来，然后你对他说，你为什么不听我的话呢？ Bisa kita ngomong begitu? 你敢这么说吗？ Anak itu akan merasa sangat aneh. 那么他孩子看到你这么说，会觉得你很奇怪的一个人。 Lu sendiri bangun jam 11, suruh saya bangun jam 6. 你自己都11点才起来，你要求我6点起来。 Kalau kita mau anak bangun jam 6, engkau harus bangun sebelum jam 6. 对如果我们要求孩子6点起来，我们应该在6点之前要先起来。 Kenapa banyak orang tua stres mengantar anak sekolah? 为什么有许多做父母的觉得呢？他们那个带孩子上学呢是一个很大的压力， Karena setiap kali mau berangkat sekolah diserahkan anak babysitternya yang bangunkan. 因为呢孩子要上学的时候，常常交给那护士， Supir yang mengantar. 那么由车夫来送， Papa mamanya masih tidur di 那么 kamar. 做父母的还舒舒服服的在睡觉。 Bagaimana kita bisa menyuruh anak bangun 那么 seperti 我们 itu? 又如何能够要求孩子要早早的起来呢？ Ini adalah contoh yang simple. 这是一个很简单的例子， Teladan itu menjadi sangat luar biasa penting dalam 所以一 kehidupan 个 kita. 榜样在一个家庭的当中是一个起到一个非常大的影响。 Engkau dan saya tidak bisa berkata, turuti kata saya, jangan apa yang saya lakukan. 你自己做不到的事情，你不能够要求孩子一定要照着你所说的去做。 Pengasuhan yang paling efektif adalah melalui teladan hidup. 最好的教育的方法就是借着你自己的言行举止来影响你的孩子。 Bangsa Israel diingatkan dalam hal ini. 那么以色列的民族在这里被提醒的是， Bagaimana dalam pendidikan itu mereka berulang-ulang dan memberikan teladan yang baik. 在他们的教养的孩子的里面，他们总是不断的重复的教导。 Sehingga dalam Alkitab kita bisa mengenal apa itu Samuel, siapa itu Timotius. 所以在圣经里面，我们看到了撒母耳，也看到了提莫泰，他们的前辈是如何教导他们的。 Karena teladan iman dari nenek maupun mama itu orang tua yang hebat. 那么提莫泰是有他的外祖母以及他的母亲的影响，撒母耳也是他的父母的影响。 Kalau hari ini, 今天 kenapa banyak orang tua pada masa tuanya mengalami kesedihan? 有多少做父母的到了年迈的时候感到了非常的悲伤？ Setiap kali bercerita soal anak selalu mencucurkan air mata. 每一次讲到孩子的事情的时候，总是在那边无奈的流泪。 Apakah salahnya anak? 难道全部的责任、全部的错都在孩子吗？ Salah satu alasan utama kenapa anak seperti itu adalah salahnya kita dalam mendidik. 其中的一个理由，其中的一个责任，就在于我们做父母当时如何的教导他们。 Karena sejak awal kita membiarkan anak bertumbuh dalam satu karakter yang acuh. 因为我们在孩子的那个性格的形成，在成长的这个阶段当中，我们没有给他一个好的榜样，没有一个好的建造。 Anak dibiarkan tidak mau peduli. 那么有些他发生的事情，我们没有去关注他，而任意让他们泛滥。 Maka ketika nanti kita tua, apakah dia bisa peduli dengan kita? 我们没有他们年轻需要关照的时候，我们没有去关注他；当我们年老的时候，他也不关注我们。 Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. 主所爱的弟兄姐妹们，
Teladan apa yang engkau berikan hari ini bagi anak-anak? 今天我们给孩子怎么样的一个榜样？ Kalau kita memberikan pengasuhan yang baik bagi 如 anak, 果我们好的教育的方式， maka Alkitab mengatakan 圣经说， orang tua akan menikmati hidupnya dengan tentram pada masa tuanya. 到你年老的时候，你要非常的享乐安息。 Didiklah anakmu, ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Amsal 29 ayat 17. 圣经里面这么告诉我们说，我们如果好好的教养他呢，那就你能够安息的享你的晚年，你的心中也有喜乐。 Bukankah itu menjadi kerinduan kita sebagai orang tua? 这样的一个福气，岂不是我们做父母所渴慕的吗？ Saya percaya itu juga menjadi kerinduan kita 我相 bersama. 信是你我所渴望的。 Ketika kita nanti satu hari dalam usia lanjut, 到了有一天，我们都会走进了年迈的这样的一个阶段。 melihat anak-anak yang dewasa, 我们看到的孩子们都长大成人了， mereka memberikan ketentraman dan sukacita 他们 dalam 给我 hidup 们 kita. 带来了是何等的安息。 Maka pada waktu kita menceritakan soal anak kita, 当我们讲起我们的孩子的时候， kita menceritakan dengan penuh kebanggaan. 我们讲在诉说孩子的时候，我们心中充满了骄傲与自豪。 Ketika saya visitasi 当我 探访时候， 探访的时候， ada kalanya ketemu ada beberapa orang tua 有遇见了几位老人， dan tidak sedikit yang ketika menceritakan soal anak dan menantu mereka menangis. 其中大部分的都是讲到了孩子，讲到了媳妇的一些问题，都在那边呢伤心流泪。 Tentunya saya bersimpati dengan hidup mereka, 我知道他们的情况， tapi persoalannya sebenarnya letaknya di mana? 但是也没有仔细的去探讨这些的原因呢。 Karena keteladanan yang kurang dari hidup ini. 可能或许是我们的榜样，我们没有很好的榜样。 Kita tidak bisa mengharapkan lebih daripada teladan yang kita berikan. 我们不能够要求我们自己所做没有做到的，我们不能够也不可能要求孩子做得比我们更好。 Tuhan mengaruniakan 2 putra di tengah-tengah keluarga kami. 神把2个孩子赐给我们， Ke depan anak itu akan bertumbuh ke arah mana saya tidak tahu. 当他以后他成长会成怎么样的，我不大知道。 Tapi selama dalam pengasuhan kami, 在教导他们的时候， saya tidak membiarkan dia terus misalnya teriak-teriak di rumah. 我不许可他们在家里这个大喊大叫的。 Misalnya dia mau minum. 如果他要喝， Bi, Mbak, minum. 他说叫那个约人，他说พี่你给我拿喝的， Saya akan sangat marah sekali. 我就非常的生气，对他们说， Saya akan mengatakan jangan dikasih minum. 我就会吩咐那个约人，你不要给他喝。 Kalau you mau minum, 如 minta 果 yang 你想 baik. 喝， Kalau kita membiarkan pola ini berlanjut, 如果你许可他任意的这样大喊大叫的这种生活方式， jangan heran anak itu teriak-teriak di rumah. 那么你不要奇怪了，他对约人是这样大喊大叫，在家里大喊大叫也不足为怪的。 Saya tidak mengizinkan misalnya saya di atas, dia di bawah, dia teriak di atas. 我不喜欢说，如果我在下面，他在楼上，就从上面这样的叫下来。 Demikian pun saya memanggil mereka, saya akan naik ke atas. 如果我需要叫他的时候，他们在楼上，我要走到楼上，然后跟他们说话。 Karena itu bukan pola pengasuhan yang baik. 因为如果我们这样的做父母的也这样随便的乱叫呢，那么就不能够要求孩子们这样。 Kalau 我们只 kita 有榜样 teriak-teriak, turun. Kira-kira nanti dia panggil kita, dia mau naik ke atas enggak? 如果那个孩子在上面说，哎，你下来，你下来，在下面这样叫，那么孩子在上面说，爸爸你下来，下来，你要不要？ Inilah pola pengasuhan yang kita berikan, bukan? 这是其实在他的反射出来的，就是我们所做的榜样。 Orang tua kita kalau ingin menikmati hidup yang baik di kemudian hari, 一个做父母的想能够享受晚年那个美好的一个这个家庭的这样的一个好的光景， didiklah mereka dengan teladan yang baik. 我们要教导他以身作则，一个好的榜样活 Berikanlah 现在 mereka 他们面 disiplin 前， yang baik. 给他们守规矩的生活。 Dan yang kedua, orang tua akan melihat betapa keturunan mereka menjadi generasi yang terus-menerus menyaksikan kasih setia Tuhan. 那么就会看到了那一代一代的传承下来是何等的一个和睦、何等的美善的一个家庭。 Mazmur 78. 诗篇第78 篇。 Supaya dikenal oleh angkatan kemudian, supaya anak-anak yang lahir kelak bangun dan menceritakan kepada anak-anak mereka. 让他们这个能够一代一代的来诉说传扬。
Kalau kita melihat dalam Mazmur 78, 如果我们来看诗篇的第78篇， ini adalah dalam konteks bagaimana bangsa Israel mengalami kasih pemeliharaan daripada Allah, penyelamatan yang datang daripada Tuhan. 那是神他们眷顾保守他们的时候， Yang dialami oleh nenek moyang mereka. 是他们祖宗所经历的。 Tapi Tuhan katakan, 但是神说， ini tidak berhenti sampai di sana. 不单单停留在这里， Engkau harus menceritakan kemudian 你要 kepada 一代一 anakmu, 代的向他们诉说， kepada anak-anakmu. 让你的子传于孙，孙再传于他的子孙。 Di dalam doa kami secara pribadi, 在我们的个人的祷告里面， satu hal yang saya rindukan ketika saya boleh melihat anak dari anak kami, 我们能够看到我们的孩子的孩子， yaitu anak-anak yang membanggakan. 让他们的每一代都能够茁壮的成长，是非常的优秀的一代。 Satu hal yang saya paling khawatirkan, 一件事情让我担忧的是， kalau generasi berikutnya mempermalu Tuhan. 如果下一代给我们带来的是羞辱， Kalau itu mempermalu nama Tuhan, lebih baik saya tutup mata terlebih dahulu, sungguhan. 那么其实羞辱了父母，也羞辱了神的名。 Kalau saya rindu melihat generasi berikutnya, 我们盼望我们的下一代 adalah supaya nama Tuhan yang dimuliakan. 能够荣耀主的名。 Kalau kita melihat generasi berikut dari anak kita, 那么我们看到我们的子子孙孙， tapi itu mempermalukan, betapa menyedihkan. 那么他是羞辱那个祖先的，那么我们的心是何等的伤痛。 Tuhan mengatakan, biarlah nenek moyangmu yang sudah mengalami kasih setia Tuhan. 让他们能够一代传于一代，能够都诉说赞美神。 Kita tidak bisa menyerahkan pendidikan ini lalu ke gereja, tidak 我们 bisa. 不能够把教育孩子这个重任完全推给教会。 Berapa jam sih anak di gereja? 那么孩子他在教会的里面就有几个小时的时 Tidak 间 lebih daripada 2 jam. 不可能超过2个小时。 Kita tidak bisa bebankan itu di sekolah. 也不能够把他那个托给了学校。 Banyak orang tuh berpikir kalau anak nakal titip ke gereja selesai. 有许多做家长的错误的认为说，把孩子有问题的问题交给教会就没问题了， Apakah betul itu? 那是不对的。 Hari ini kita melihat lause-lause sama orang tua yang melayani. 我们今天看到做家长的在服侍， Mereka mengasihi Tuhan dan mau mendidik satu generasi yang baik. 他们在那边服侍主，他们盼望他们的后代能够继承。 Tapi tanggung jawab itu adalah bagian kita sebagai orang tua. 我们今天做父母的，当负起做父母所担负的责任。 Pernah nggak kita mampir ke sekolah minggu tanya bagaimana anak saya di kelas? 我们有没有到过主日学那边问起？那主日学的老师，我的孩子在这里状况如何？ Pernah nggak kita ke sekolah tanya bagaimana anak kita? 有没有到学校去问起老师的孩子在这个学校的表现如何呢？ Hari ini kalau kita ke sekolah itu paling-paling anak kita nakal. 那么今天我们的孩子呢，送到学校里面，知道孩子那个顽皮， Tiba-tiba guru kasih surat. 那么可能学校就寄来了信， Kalau anak misalnya, Pak ada surat dari guru. 那么孩子呢就把这个信带回来说，老师给你的信。 Hati saya sudah berdebar-debar sudah. 那么做父母的接到这个信，心就在那个砰砰的跳， Biasanya pasti ada sesuatu yang tidak beres. 一定有一些的问题。 Kita tidak pernah melihat seperti itu. 我们没有常常去关注他们。 Tuhan ingin anak yang pusaka Tuhan titipkan di tengah-tengah keluarga. 神把孩子托付给我们， Kita didik dengan baik. 我们要好好的教导他们， Disiplin mereka. 要让他们守规矩， Engkau tidak bisa serahkan ke sekolah, sungguhan. 不能够把这个责任推给教会，推给学校。 Hari ini sekolah guru berani pukul anak? 现在那个学校的老师可以打学生吗？ Berani nggak? 敢打吗？ Dulu kalau kita dipukul pernah nggak? Saya pernah dipukul guru. 那以前作为学生给老师打， Berani nggak papa 我也 ke 被 sekolah 他打过 kira-kira? 那么现在敢吗？ Kalau anak dulu dipukul, kalau anda dipukul sama guru, berani nggak papamu pergi ke sekolah? 如果以前的那个孩子被那个老师打，做父母的不会到学校去闹的， Berani kamu ke sekolah? 敢吗？ Tapi hari ini berani tidak? 如果今天有孩子被那个老师打，那么做家长的反应如何呢？ Lu coba yang jadi guru lu pukul anak. 试着做这个老师的脸，试着打着他们的孩子，看他们有怎么样的反应。 Tak jamin kamu disamperin sama orang tuanya. 我告诉你，一定那个家长会来找你算账。 Lalu tiba-tiba surat dari yayasan keluar.
然后就会从那个基金会里面那个有书信出来， Kamu disuruh 叫你 pindah. 你这个做老师的可能要离职了， Kita tidak bisa serahkan itu kepada guru sungguhan. 所以你不可以把那个孩子推给老师。 Guru tahu kondisi yang ada, mereka juga cari aman. 有的做老师知道这个孩子需要管教，但是他也要为自保而不去管教你的孩子。 Tanggung jawab ada di tangan kita sebagai orang 其实 tua. 真正的责任乃是在家长的手中。 Ingat, anak adalah masa depan gereja, masa kini dan masa depan gereja. 孩子是现今教会与未来的希望。 Ini tentunya mengingatkan saya sebagai pemimpin gereja juga di dalamnya. 这也是我作为教会的领袖，我所当注意的。 Walaupun kita tahu anak itu adalah masa depan gereja, ironinya 我们知道说这个孩子是教会的现在，也是教会的未来。 gereja justru seringkali mengabaikan peran strategi pelayanan anak. 但常常教会在这方面扮演的角色也做得不够好。 Kelompok usia anak 4-14 cenderung dinomorduakan. 那么这个青少年的一代常常有被忽略的， Dilupakan, dianggap kurang penting dalam kehidupan gereja. 好像在教会的里面不是很重要的一部分。 Pelayanan anak dianggap sebagai pelayanan pelengkap. 他们那个的一些服饰就当做他们是一个陪伴的一个角色。 Paradigma ini harus diubah total. 那么有时候那个没有把它放在很重要的位置。 Gereja harus menempatkan prioritas utama untuk kelompok anak ini. 所以我们现在那个教会要看到这个孩子就是未来，也是现在的很重要的一个，把他们放在一个很重要的一个位置上。 Masa depan anak yang gimana yang engkau rindukan? 今后的孩子的前途会是如何呢？你我都有责任。 Seberapa banyak engkau mau melibatkan diri dalam pelayanan anak? 有多少的时候孩子的服侍工作我们有参与呢？ Di gereja kita ada sekolah minggu, di mana engkau boleh ngambil bagian di dalamnya. 教会的里面有主日学的工作，我们有参与吗？ Pola pengalaman engkau mengasuh anak itu sangat menolong ketika engkau mengajar di sekolah minggu. 所以我们的教育的孩子的方式也非常的重要。 Dan saya percaya engkau merindukan satu generasi anak yang baik di hadapan 我们 Tuhan. 相信说，每一位做家长的都科目做一个好的父母，管教好孩子。 Sebagai papa pun saya merindukan ada generasi anak di kemudian hari menjadi anak yang takut Tuhan. 我作为一个父亲的身份，我真的渴慕我的孩子们能够成为神所喜悦的。 Saya tidak takut mereka hidup susah, 我并不害怕他们生活艰难， tapi saya sangat takut kalau mereka mempermalu nama Tuhan. 但是我最担忧的是他们没有活出神所要他们活出的荣耀的生活。 Generasi ke depan apa yang kau harapkan dari anak-anakmu? 那么今后的前途，孩子的未来， Saya percaya sebagai orang tua engkau merindukan bagaimana kasih setia Tuhan diceritakan dari satu generasi ke generasi berikutnya. 盼望做父母的都能够在孩子的面前不断的诉说主恩与主爱。 Tanggal 25 Mei, Dahlan Iskan menulis satu artikel. 25号呀Uye, ，5月25号， nggak tahu baca tidak di Jawa Pos. 你们有没有念过这一届的这一段的报纸？ Dia mengatakan pada tahun 2070 di Eropa akan banyak gereja yang kehilangan. 2070. 2074年的时候，教会 Bukan karena mereka pindah agama, 不是他们帮他们的信仰， tapi pada waktu itu akan banyak generasi yang disebut dengan agnostik, yaitu tidak tahu Tuhan ada atau tidak ada. 到那个时候有很多的基督徒，他们的儿女他们不认识神， Kenapa bisa jadi begini? 为什么会是这样的？ Karena pola pendidikan di Eropa, orang tua Kristen yang salah. 因为那个欧洲人的做家长的这个生活的方式，教导的孩子的这个方式错误了。 Negara Kristen, akhirnya kekristenan akan hilang. 虽然他们是基督徒的国家，基督教的国家，但是他们却没有基督教的这个信仰，没有很好的传承。 Pola pendidikan itu akan sangat menentukan masa depan anak kita. 所以他们的教导的方式非常的就直接的关系到孩子的未来。 Didiklah dengan hikmat yang Tuhan anugerahkan. 愿神把
从神领受的属天的智慧来管教孩子。 agar pada masa tua kita engkau dan saya tentram di dalam Tuhan. 当你我到晚年的时候，我们能够享受平安与安息。 Tuhan berkati. 神赐福弟兄姐妹们。 Amin. 阿门。 Anak-anak akan menaikkan pujian. 孩子们要在这里献诗， Ini adalah satu doa yang mereka naikkan. 这是他们的一个诗，也是一个祷告， Rindu untuk mengenal Allah yang maha besar. 盼望能够更加的认识这位至大的神。